Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini Current Sphere MY. Isu yang akan kita kupas pada video kali ini, fitnah lindungi skandal rasuah, reaksi PKR Sabah dan implikasinya dalam politik Sabah. PKR Sabah dengan tegas menolak dakwaan yang mengaitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan usaha melindungi beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah. Tuduhan tersebut yang turut mendakwa kononnya bertujuan memastikan sokongan lebih besar kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 dianggap sebagai fitnah berniat jahat dan cubaan untuk merosakkan imej Perdana Menteri. Menurut Ketua Penerangan PKR Sabah, Razif Rakimin, pihaknya akan membuat laporan polis terhadap pihak yang bertanggung jawab menyebarkan tuduhan palsu ini. Beliau menegaskan bahwa Perdana Menteri selama ini dikenali sebagai seorang pemimpin yang konsisten menentang rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Razif menyifatkan dakwaan tersebut sebagai satu langkah politik kotor yang bertujuan untuk mencetuskan persepsi negatif terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan PH. Beliau juga menyatakan bahwa ada pihak tertentu yang mendesak Perdana Menteri supaya mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM mengambil tindakan terhadap individu tertentu. Namun, Razif menolak desakan itu dengan mengatakan bahwa tindakan sedemikian akan dianggap sebagai campur tangan politik yang jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan institusi penguatkuasaan. PKR Sabah menyeru agar SPRM diberi ruang untuk menjalankan siasatan secara bebas dan profesional tanpa gangguan politik. Isu ini timbul ketika suasana politik di Sabah semakin panas menjelang PRN Sabah yang ke-17. Tuduhan rasuah dalam kalangan pemimpin politik di negeri ini bukanlah sesuatu yang baru. Malah sering digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Sebelum ini, terdapat beberapa kes rasuah besar di Sabah yang didakwa melibatkan pemimpin-pemimpin politik kanan, namun siasatan SPRM terhadap kes-kes ini seringkali dilihat lambat, mencetuskan spekulasi tentang kemungkinan campur tangan politik. Walaupun SPRM berkali-kali menafikan tuduhan ini, persepsi rakyat terhadap kebebasan badan tersebut masih terbelah. Tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini turut mencerminkan dilema yang dihadapi oleh seorang Perdana Menteri dalam menangani isu-isu integriti di kalangan pemimpin negeri. Jika beliau bertindak secara langsung, beliau mungkin dituduh menggunakan kedudukannya untuk menekan pihak lawan. Sebaliknya, jika beliau tidak bertindak, ia boleh dianggap sebagai kegagalan memimpin dengan tegas atau coba melindungi individu tertentu. Dalam situasi ini, Datuk Seri Anwar telah memilih untuk tidak campur tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menjalankan tugas mereka. Pendekatan ini sejajar dengan komitmennya terhadap prinsip ketulusan dan kebebasan institusi. Namun, persoalan yang timbul ialah sejauh manakah rakyat Sabah menerima penjelasan ini? Politik Sabah terkenal dengan lanskapnya yang kompleks dan dinamik, di mana isu-isu seperti rasuah dan perebutan kuasa sering kali menjadi agenda utama dalam kempen pilihan raya. Dengan PRN Sabah ke-17 yang semakin hampir, isu ini berpotensi memberi kesan besar terhadap persepsi rakyat terhadap PH dan sekutunya. Sama ada tuduhan ini benar atau sekedar fitnah, ia pasti akan digunakan sebagai bahan kempen oleh pihak lawan untuk melemahkan kedudukan PH di negeri ini. PKR Sabah juga menyadari bahwa tuduhan seperti ini bukan sahaja mencemari imej Perdana Menteri, tetapi juga memberi kesan terhadap keyakinan rakyat terhadap usaha kerajaan dalam menegakkan integriti dan ketulusan.
Oleh itu, laporan polisi yang akan dibuat oleh PKR Sabah adalah satu langkah untuk memastikan mereka yang menyebarkan fitnah ini bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Namun, persoalan seterusnya ialah, adakah tindakan undang-undang ini mencukupi untuk menangani isu persepsi rakyat? Dalam era media sosial, fitnah boleh tersebar dengan begitu pantas dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam, walaupun ia akhirnya dibuktikan sebagai tidak benar. Dalam konteks ini, peranan SPRM menjadi semakin kritikal. SPRM harus menunjukkan ketegasan dan profesionalisme dalam menyiasat semua kes rasuah tanpa mengira kedudukan atau hubungan politik individu yang terlibat. Sebarang kelewatan atau ketidakjelasan dalam tindakan SPRM hanya akan menguatkan persepsi negatif terhadap badan tersebut, selain memberikan peluang kepada pihak tertentu untuk memanipulasi isu ini untuk keuntungan politik mereka. Isu ini juga mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh PH dalam mengekalkan sokongan rakyat di Sabah. Sejak pembentukan kerajaan perpaduan, PH sering dikritik oleh pihak pembangkang karena didakwa terlalu banyak berkompromi dengan pihak-pihak tertentu demi mengekalkan kestabilan politik. Tuduhan bahwa Datuk Seri Anwar cuba melindungi pemimpin tertentu hanya mengukuhkan lagi naratif ini walaupun tanpa bukti yang kukuh. Dengan lanskap politik Sabah yang sentiasa berubah-ubah, PH perlu bekerja lebih keras untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka komited untuk membawa perubahan positif kepada negeri ini, terutamanya dalam menangani isu-isu seperti rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Pada masa yang sama, isu ini menimbulkan persoalan yang lebih besar tentang hubungan antara kerajaan pusat dan negeri. Sabah sebagai salah satu negeri yang kaya dengan sumber asli sering kali menjadi medan pertempuran politik antara pelbagai pihak yang ingin menguasai kekayaan tersebut. Dalam keadaan ini, tuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa sering digunakan sebagai senjata politik untuk melemahkan lawan. Namun, persoalannya ialah sejauh manakah isu ini mencerminkan realiti dan sejauh manakah ia hanyalah strategi politik semata-mata. Perbincangan tentang isu ini juga membawa kepada persoalan yang lebih kontroversi. Adakah SPRM benar-benar bebas daripada campur tangan politik? Walaupun SPRM seringkali menegaskan bahwa mereka bertindak secara bebas, adakah rakyat benar-benar mempercayai kenyataan ini? Terutamanya dalam kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin politik utama. Bagaimanakah kerajaan boleh memastikan bahwa SPRM benar-benar bebas, bukan sahaja dalam tindakan mereka, tetapi juga dalam persepsi rakyat? Tambahan pula dengan PRN Sabah ke-17 semakin hampir, adakah isu ini akan menjadi faktor penentu dalam pilihan raya tersebut? Atau adakah pengundi di Sabah akan lebih fokus kepada isu-isu lain seperti pembangunan, pengagihan sumber, atau autonomi negara? Sejauh manakah isu ini akan mempengaruhi hubungan antara kerajaan pusat dan negeri, terutamanya dalam konteks Perjanjian Malaysia 1963 yang masih menjadi topik hangat di kalangan rakyat Sabah? Apapun kesudahannya, isu ini telah membuka ruang untuk perbincangan yang lebih mendalam tentang masa depan politik Sabah dan peranan PH dalam membentuknya. Adakah rakyat Sabah akan terus memberikan sokongan kepada PH atau adakah mereka akan beralih kepada parti-parti lain yang lebih lantang dalam memperjuangkan isu-isu tempatan? Mari kita renungkan bersama. Adakah isu ini hanyalah permainan politik atau ia mencerminkan masalah sistemik yang lebih besar dalam politik Malaysia? Sila utarakan pandangan Anda semua di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih karena telah mendengar.